Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua viewer Pesona Pengantin yang tersasul. Sebab excited sangat hari ni kita nak bawa anda semua terbang ke awan biru. Tapi bukanlah Pesona Pengantin nak sponsor penerbangan tu. Tapi yang kita nak bincangkan hari ni mengenai kerjaya awan biru. Senang tak dapat jodoh? Kalau dah cerita pasal kerjaya awan biru, tentunya kita ada seseorang yang mempunyai kerjaya di awan biru sebagai seorang pilot. Kita ada Cik Aina Bahar. Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Anis. Nama saya Siti Nur Aina binti Baharudin. Umur saya 24 tahun dan saya bekerja sebagai seorang juruterbang macam Kak Anis cakap di Malaysia Airlines. Nampak tak? Alah, tak tahulah kenapa saya yang teruja sebab mungkin saya dah lama tak interview pilot ke kan, stewardess. So hari ni kita ada seorang yang kita dapat tangkap. Kita nak tanyalah cerita jodoh. Boleh ke Aina? Nak korek-korek rahsia? Boleh, saya cuba jawab. Aina sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, hari ni hari cuti Aina lah memang ambil cuti? Saya cuti. Saya tak ambil cuti, memang cuti tu diberikan oleh company sendirilah. Esok baru saya bekerja. Okay, Aina dah berapa lama bekerja sebagai juruterbang? Saya bekerja sebagai juruterbang dengan Malaysia Airlines sudah 3 tahun, 3 bulan macam tu. Kenapa agaknya nak jadi pilot ni? Sebab dia punya uniform ke? Sebab memang sebab ikut ayah. Ayah saya bukan juruterbang. Jadi bila tengok dia bekerja tu, dia pergi sana, pergi sini macam bercuti kan. Tapi tak tahulah pula bila dah masuk jadi pilot ni susah sebenarnya. Tapi sebab tengok ayah bekerja jalan-jalan macam seronok, boleh lah nak ikutlah kerja jadi macam dia. And ayah dia bawa kapal yang lebih besar daripada apa yang saya bawa sekarang. So dia punya routing tu lagi jauh. Macam dia pergi ke Mekah, Madinah. So dekat situ dia ambil peluang tu untuk buat umrah juga. So kat situ saya macam saya nak buat umrah lah. Percuma pula tu sambil bekerja kan. Kiranya kata orang sambil menyelam minum air kan. Betul. So kadang-kadang boleh jadi juga sambil menyelam mencari jodoh. Cari jodoh pula. Kat situ pula. Kalau ada jodoh. Kan. Okey, bila Aina kata menjadi seorang juruterbang ni ke sana, kemari. Jadi masa yang diluangkan dengan family tu macam mana? Masa yang terluang tu jujur saya cakap sebelum PKP memang tak berapa baik lah. Sebab memang dalam undang-undang Malaysia dia akan bagi kita minimum 8 hari cuti dalam masa sebulan. Jadi sebagai seorang juruterbang ni kita punya cuti tu tak menentu. And kita orang tak cuti macam orang lain, cuti weekend, cuti public holiday. Tak, kita orang tak ada semua tu. Jadi bila kita bekerja, kita dapat cuti sehari atau 2 hari, kita akan gunakan cuti tu untuk tidur, untuk ganti balik tidur kita macam kodok tidur. Kodok tidur. Sebab kita orang kerja tak ada office hours pula. Kita kerja sometimes malam, kita kerja pagi, kita kerja petang. And then kita berlawan jam pula dekat negara orang. So macam saya cakap lah, kita akan gunakan masa bercuti tu untuk tidur. Dan kalau cuti 2 hari, kita pergi baru kita boleh pergi jalan dengan family. So masa macam tu je lah yang dapat diluangkan bersama keluarga. Okay, dia nampak macam seronok lah. Habis tu kalau masa dengan keluarga pun kurang, macam mana nak masa bersama orang yang tersayang macam boyfriend. Allah. Tu yang kita nak tanya sebenarnya. Sebagai seorang pilot ni senang tak nak cari jodoh sebab timing tu kan? Betul, timing tu sangat mencabar lah. Jadi kalau untuk keluarga, apa yang saya buat bila saya ada night stop, saya angkut sekali diorang. So diorang ikut saya pergi kerja, tapi saya pergi kerja, diorang lah bercuti kiranya. Itu kalau untuk keluarga lah. Tapi kalau untuk pasangan, mungkin kita berjumpa macam saya minta tolong dia ambil hantar. Macam tu je lah kita berjumpa. I see. Okay, bila kita bercerita soal jodoh ni kan, kalau Aina tak keberatan lah, adakah Aina sekarang ni sedang dalam proses untuk berumah tangga
atau macam mana? Sekarang saya berkawan, niat untuk berumah tangga tu ada, tapi kalau ada jodoh ada, doakan dipermudahkan lah. Tapi kalau tak ada tu, saya go with the flow sahaja. Okay. Orang kata kalau kerjaya sebagai pilot ni senang sangat nak cari jodoh. Macam pendapat Aina pula macam mana? Dan pasangan kita tu macam mana nak terima kita yang seorang pilot ni? Bukan I lah, tapi you. Dia senang nak cari jodoh tu, maybe senang nak cari peminat. Orang minat kerjaya kita. Tapi keikhlasan tu susah dah nak cari. Macam tu lah. And then orang bila pandang kita, orang macam takut kot nak mendekat. Saya pun tak sure lah. Tapi ada yang saya pernah minat seseorang. Tapi dia rasa kerjaya saya terlampau tinggi untuk dia. Jadi dia tak berani datang mendekat. So itu pun satu cabaran untuk kita orang juga nak cari jodoh. Okay, bila Aina dah tahu macam tu kan, macam orang macam Aina cakap tu, orang tu takut nak dekat sebab kerjaya Aina. Macam ni, ada tak timbul dalam diri Aina macam lah sudah pula dah, susah pula nak cari jodoh, lambat pula kahwin. Ada tak berfikir macam tu pula? Ada. Sebenarnya saya memang aim nak kahwin tu before 25 lah. Sebab selalu orang berkerjaya ni dia perlukan masa yang panjang untuk stabilize the family, macam nak ada anak semua tu kan. So saya dah buat aim kalau boleh nak kahwin before 25. Tapi itulah sampai 24 pun tak ada jodoh lagi. So benda tu belum berjodoh lagi. So susah sikit lah untuk saya. Macam Aina sendiri, apa yang Aina pandang lah sebagai seorang pilot ni, apa yang kekurangan yang ada pada diri Aina atau pada kerjaya sebagai pilot ni lah untuk orang lain tahu. So dia orang boleh prepare. Okay, kalau I kahwin dengan pilot, I kena mind I kena dah set dah. Okay, dia tak ada masa. Kalau boleh Aina kongsikan lah. Okay. Cabaran untuk orang yang ingin berpasangan dengan juruterbang ni dia memikul satu tanggungjawab yang sangat tinggi. Jadi bila kita pikul tanggungjawab yang tinggi, kita kena buat banyak peperiksaan juga. Bila orang bekerja, orang rasa macam dah kerja, dah habis, dah study semua kan. Tapi juruterbang tak. Juruterbang dia setiap 6 bulan akan ada SIM check. Orang panggil test check lah. So dekat situ kita akan busy study. Tapi sebabkan PKP dia jadi sekali dalam masa 3 bulan. So kita akan busy study. Dalam masa setahun pula kita setahun, 2 tahun, 3 tahun macam tu, kita akan ada exam-exam lain. Kita ada exam wet drill, fire drill, safety emergency procedure. So kita banyak benda yang kita kena prepare. Itu dari segi masa lah sebab kita akan busy nak study. And then dari segi macam saya seorang perempuan, saya bekerja di dalam male dominated industry. Dia akan mengganggu. Mungkin kalau kita dapat pasangan yang cemburu tu agak sukar lah sebab saya bekerja dengan lelaki kan. So orang kena faham pekerjaan kita, masa kita, and then kita akan jarang pun ada dekat rumah kalau kita kerja tidur sana. Itu apa yang kita boleh prepare, boleh bagi tahu untuk diorang prepare mentally lah. Susah sikit dapat masa kita orang macam tu bagi saya. Okay, untuk para lelaki di luar sana yang nak mengenali seorang pilot, nak tahu kan macam mana kerjaya diorang. Okay, ini sebenarnya satu tips untuk korang mengurat jiwa, untuk mengurat pilot lah kan, juruterbang. I mean di sudut yang baiknya lah, di sudut positifnya, inilah yang diorang kena prepare diri diorang, betul tak? Betul. Okay, sekarang ni macam Aina masih bujang. So Aina nampak excited dan teruja lah bila dapat kesana kemari. Tapi nanti bila dah berkahwin, adakah kerjaya Aina akan membataskan pergerakan Aina tu? Ada pendapat Aina? Bagi Aina, betul. Akan membataskan pergerakan Aina sebab bila you dah bersuami, of course lah you nak jaga batas you bila tak nak dah keluar berdua dengan lelaki sebab tak manis kan. And then timing, kalau you dah ada anak, takkan you nak tinggal bagi orang lain besarkan anak you sendiri kan. So macam tu saya ada berfikir kalau ada anak mungkin saya nak request dekat company kerja malam sahaja ke, so that siang saya boleh jaga anak. So macam boleh lah.
Saya dengar AirAsia boleh buat, Malaysia Airlines saya tak pasti. Saya tak ada tanya lagi lah. Tapi kalau tak boleh pun, saya akan cuba apa yang saya boleh cuba untuk bakal suami dan anak-anak saya. InsyaAllah. Macam ayah Aina seorang pilot kan. Dia ada tak macam tetapkan, okay Aina kalau boleh you carilah lelaki yang bukan dalam bidang kita ataupun you cari lelaki dalam bidang kita. Ada tak nasihat-nasihat macam tu? Ataupun daripada Tak ibu ada. Aina ke? Tak ada. Ayah dengan mak tak ada. Diorang just kalau boleh lah. Kalau boleh nak yang saya tak tahu kalau ayat yang saya guna ni kan agak kasar, tapi kalau boleh nak yang setaraf lah supaya tak ada, kalau orang yang agak rendah daripada kita, dia akan rasa intimidated dengan pekerjaan kita. Tapi kalau orang yang tinggi daripada kita pula, kita rasa kurang selesa. Jadi ayah pun, saya pernah tanya, ayah just cakap apa yang kalau dia mampu, why not? Macam tu je. Dia kira dalam Islam antara ciri-ciri pasangan kita adalah yang sekufu. Kan? Yang macam Aina cakap tadi, sekufu. Yeah, so itu baru ayat yang manis sikit. So macam Aina cakap lah, bila berkahwin nanti dia tak akan rasa rendah diri ataupun kita sebagai perempuan tu akan rasa bangga diri pula kan. Harap dijauhkanlah daripada sifat-sifat tu. Okay, Aina nak kahwin sebelum umur 24. 25. Sorry, sebelum umur 25. Sekarang Aina 24. Jadi ada orang kata kahwin umur 24 tu macam terlalu muda. Apa pendapat Aina? Kalau bagi saya, kahwin muda ni tak salah kalau you dah stable dari segi kewangan, fizikal dan mentally. And then dari segi Islam pun yang common lah kalau orang dengar kahwin muda je, reason kenapa untuk elak pergaulan bebas, anak luar nikah. Jadi bagi saya benda tu perkara yang baik. Kalau ada perkara baik, why not kahwin je. Itulah. Okay, betul. Jadi lelaki tu kalau nak kahwin muda ni, lelaki tu perlu ada keuangan yang lebih kukuh lah kan? Kalau boleh lah kan? Dan dari segi usia tu macam mana? Aina tak kisah kalau lelaki tu lebih muda ataupun lebih tua jauh? Soalan ni macam cepu emas ni. Saya tak kisah. Janji dia matang untuk buat keputusan, untuk hadap saya, untuk hadap ujian nanti kan. Saya tak kisah. Saya tak kisah tua, saya tak kisah muda ataupun saya tak kisah sama umur. Okay, Aina seorang wanita yang berkerjaya dan ada keuangan yang stabil. Pada pendapat Aina lah kan, seorang wanita ni perlu ke ada kerjaya ataupun tak kisah macam aksesori rumah ke pun tak kisah atau macam mana? Sebab yelah dengan keadaan sekarang ni kan yang bila masa macam mana boleh berlaku kan? Betul, faham. Saya faham. Nak tanya pendapat Aina. Pendapat saya dibesarkan oleh ayah yang agak tegas dan perkara-perkara macam ni. Jadi dia pernah cakap kalau nak kahwin kena ada rumah, ada kereta. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Jadi saya dididik macam tu lah. So itu perkara utama yang saya akan cari bila saya dah kerja. Rumah dulu, lepas tu kereta dan benda-benda lain. Jadi semua perempuan pun sebenarnya perlu jugalah ada duit sendiri kan? Betul, itu sangat betul supaya kita bukan nak mengharapkan atau fikir negatif, tapi untuk prepare diri kita kalau ada apa-apa emergency in the future. Okay, daripada segi kewangan, daripada segi kerjaya, okay Aina alhamdulillah dah ada. Daripada segi persiapan diri Aina sendiri, macam mana Aina boleh masak? Aina dah biasa dengan anak-anak, kanak-kanak, macam mana? Cerita sikit lah tentang diri Aina. Persiapan untuk kahwin ke macam mana? Persiapan untuk kahwin lah tu. Okay, persiapan untuk kahwin saya memasak tu boleh, saya minat lah. Saya minat masuk dapur. Tapi sebabkan sekarang bila dah start flying ni saya kurang sangat masuk dapur. Tapi retilah memasak tu. Saya cuba tolong mak apa yang patut. And then dari segi anak-anak, dulu pernah lah time kecil-kecil kan. Kalau kita masuk panggung wayang dengar budak nangis ke apa, kita mesti rasa macam
tak boleh diam ke macam tu kan. Kakak ke abang dah ada anak, baru saya faham perasaan tu macam, oh okay. So now bila saya dengar ada budak nangis, saya faham. Saya macam tak ada dah rasa marah. Saya rasa macam kesiannya kat parents dia nak handle budak tu. And then bila dah ada anak-anak buah, kat situlah saya praktis jaga budak-budak. Tapi still, kalau baby yang baru lahir tu, saya rasa saya mungkin masih takut lah untuk handle. Sebab saya tak berani pegang. Yelah belum ada untuk sendiri lagi kan. Okay. Apa dream wedding Aina? Dream wedding? Saya minat sangat nak buat wedding time malam. Sebab saya rasa malam cantik. Dia tenang, dia sunyi, dia sweet, dia romantik. Tapi itulah bila nak ambil gambar, problem lighting lah pula kan. Satu saya minat wedding dekat pantai, tepi pantai. Tapi kat KL mana ada laut yang dekat kan. So selalu ada Bagalalang. Bagalalang. Kesian dekat tetamu nanti nak datang. Tapi teringin lah ada impian wedding macam tu. Okay, kita baru-baru ni Pesona Pengantin join dengan The Wedding KL. Jadi dekat situ kita ada pertunjukan fashion daripada designer-designer Malaysia lah. Jadi nak tanya siapa agaknya designer yang Aina suka dalam rekaan fashion perkahwinan? Dan kenapa? Malaysia sahaja ataupun luar negara? Boleh lah kat Malaysia ke, kalau boleh kat Malaysia lah yang Aina pernah macam nampak tengok design dia macam cantik je gitu. Topa jujur saya cakap saya tak pernah lah macam aim for the designer, tak ada. Tapi baju yang saya teringin nak buat baju mak. Saya pernah tengok baju mak kahwin dengan ayah dulu. Baju mak tu cantik. So kalau saya dapat designer yang boleh invent, buat balik baju tu, saya rasa happy lah. Oh ya, baju dia apa? Gown ke, traditional ke? Dia gown warna putih tapi bawah tu dia macam bulat yang macam tapi dia bulat dekat lantai sahaja. Dia macam kain lebih dekat bawah. Saya pun susah nak explain, lupa pula nak ambil gambar tu kan. Siap-siap kat sini tunjuk. Tapi baju mak tu cantik lah. Saya teringin. Saya pernah tanya nanti nak kahwin nak pakai baju mak. Tapi mak, biasalah orang kampung kan dulu ramai yang susah. So mak bagi pinjam bila ada orang nak kahwin. Pinjam. Lepas tu baju tak tahu tu kat hilang. Allah sayangnya. So ada gambar je untuk saya kalau nak kahwin kan. Kalau ada duit lebih bolehlah hantar ke designer minta buat baju yang sama macam mak punya. Okay, Aina ada tak mak Aina share apa-apa petua lah tentang menjaga kecantikan? Sebab Aina pun masih muda kan? Ada doa-doa ke yang diamalkan ke? Sebab mak dia tak ada skincare. Tapi kulit dia cantik, bersih je. Saya macam pelik lah. Tapi dia cakap bila ambil uduk tu kita doa. And then apa yang saya amalkan, yang ni saya sendiri carilah. Apa yang saya amalkan, saya akan baca doa. Ya Allah, serikanlah wajahku dan cantikkanlah wajahku. Ya Badiah, Ya Nur, Ya Hadi. Lepas tu selawat sambil sapu kat muka. Itu saya dapat from TikTok. Saya belajar from TikTok. Tapi saya nampak macam okey lah. So ramai lah ni beratur nak berkenalan. Tak adalah beratur kan. Saya tak tahu, maybe orang pun takut nak berkenalan dengan saya macam tu cakap tadi. Dah ada dah yang minat tu. I mean saya lah minat dia kan, tapi takut nak buat macam mana. Okay, tadi Aina nak sambung apa yang Aina amalkan tu? Okay. Saya amalkan tu and then saya sambung dengan surah Yusuf ayat keempat. Tapi yang tu more kalau kita kena marah ke apa kan. So kita nak orang lembut hati dengan kita. So saya amalkan idza qala Yusufu. Bila nak cakap ni kita nervous pula kan.
sorry saya lupa, tapi surah Yusuf ayat keempat. Ayat keempat. Betul. Okey, kita boleh Itu guna untuk ni. orang lembut hati. Betul. Aha. Untuk orang lembut hati dengan kita kan. Kalau saya nak pergi best chat pun saya baca supaya orang tak marah. Takut kan. Tapi kiranya Aina dah kira senior lah kan dalam bidang penerbangan ni. Tak adalah senior sangat. Okay, orang selalu confuse captain, pilot dengan pembantu. Diorang macam tak faham dia punya jawatan tu. Pilot ni maksudnya kita semualah yang 1 bar ke, 2 bar ke, 3 bar, 4 bar, semua pilot. Tapi jawatan tu kita ada captain. Captain akan pakai 4 bar. Dekat Malaysia Airlines, kalau 3 bar kita panggil first officer, 2 bar second officer dan 1 bar tu cadet. Cadet tu under training lah. Saya second officer. Untuk saya dapatkan 3 bar, saya kena ada 1,500 jam penerbangan. Dan adalah exam yang saya kena lalui, baru saya dapat 3 bar untuk saya unfreeze-kan ATPL saya, lesen tu. Untuk saya senangkan diri saya jadi commander lah. So aim Aina adalah untuk dapat of course lah 5 bar tu. 4 bar. Jadi Aina ada aim tak macam by umur berapa Aina kalau boleh nak? Dulu adalah aim, tapi bila kita dah terbang, kita dah ada experience, kita dah rasa semua benda, saya rasa macam saya tak kisah dah umur berapa saya dapat 4 bar tu. Janji saya betul-betul dah ada cukup experience untuk handle situations. Sebab bukan senang kan kita nak bawa penumpang berpuluh ataupun beratus nyawa dalam penerbangan. Kita yang kena command semua benda. Jadi saya rasa itu satu tanggungjawab yang sangat besar. Jadi saya prepare fully baru saya nak jadi captain lah. Ada tak bukan paksaan lah macam parents Aina ada cakap okay at least umur Aina bawah 30 Aina dah wajib kahwin. Kalau tidak parents Aina akan ambil langkah untuk jodohkan Aina dengan sesiapa lah pilihan diorang. Ada tak? Tak ada. Diorang tak paksa. Parents saya alhamdulillah jenis yang sangat tak memaksa. Kalau diorang macam cakap dekat saya macam Aina nak tak papa mama carikan ke macam tu kan. Kalau saya nak, diorang carilah. Tapi kalau saya tak nak, diorang tak kisah. Diorang ikut anak-anak punya pilihan. Sebab perkahwinan yang ditentukan oleh keluarga ni sebenarnya agak sukar untuk pasangan tu berbaik ke kan. So diorang tak memaksa lah kalau nak pilih pasangan. So Aina percaya tak bercinta selepas nikah? Jujur, saya percaya. Saya rasa benda tu lagi seronok kot. Sebab lepas bernikah, kita dah halal. Lepas tu, time tu lah you nak kenal dia. Lagi-lagi boleh sweet. Lagi sweet kat situ sebenarnya. So di keliling Aina ada tak contoh orang yang bercinta selepas nikah? I mean yang Aina nampak lah. Yang saya nampak ada tapi saya tak cukup rapat untuk tanya dia punya experience. Okay. Alright. Satu lagi soalan yang terakhir lah nak tanya Aina. Untuk menjadi seorang pilot, tambah-tambah lagi wanita yang bekerja dalam bidang yang didominasi oleh lelaki. Apa agaknya persiapan dan mindset yang diorang perlu simpan dalam minda diorang lah supaya diorang bersedia untuk memikul kerjaya sebagai pilot? Sorry, tapi boleh ulang balik tak soalan tu? Saya kurang faham. Kerjaya sebagai pilot kan, kalau ada wanita lain yang nak jadi pilot juga, apa perlu ada dalam mindset diorang? Diorang kena siapkan minda diorang. Oh, okay. Sebabkan pekerjaan ni merupakan satu tanggungjawab yang sangat tinggi, jadi diorang perlu prepare physically dan mentally. Physically dari segi kekuatan tubuh badan kita pun kena fit sebab kita nak bawa kapal terbang tu bukan ringan. So kalau ada, contoh kalau nak bawa Boeing, macam saya bawa Boeing 737-800, kalau kita ada hydraulic failure, kapal tu sangatlah berat. So kita kena prepare physically untuk be fit lah. And then kita nak
And then mentally juga. Mentally kita kena prepare macam situation yang berbeza-beza dan stress tu. Kita kena work under stress dan kita kena pandai multitasking juga. Sebab dalam kapal kita dengar bunyi bising. Kita dengar bunyi bising and then kita nak dengar captain bercakap dengan kita. Kalau cabin crew masuk dia nak report pun kita kena dengar and at the same time kita nak kena dengar ATC bercakap dengan kita. So benda tu semua multitask. So kena prepare benda tu. Kena banyak bersabar juga sebab time training kita kerja kapal kita tak ada aircon. So panas. So bila panas kita senang marah. So kalau dapat instructor yang kalau dapat instructor yang marah-marah kita tu kita kena banyak sabar lah. Sabar kena tinggi. So untuk hadap semua benda ni senang saya cakap jaga solat, jaga hubungan you dengan ibu bapa. Especially mak. Sebab mak yang doakan kita. Saya sepanjang saya jadi juruterbang ni memang saya mengharapkan doa seorang ibu. Kalau tak ada doa ibu saya memang tak tahulah memang gone. So prepare lah semua benda tu. Especially hubungan kita dengan Tuhan dan kedua ibu bapa kita supaya kita boleh hadap semua cabaran-cabaran yang akan mendatang. Bagus tips ni. Terima kasih tau berkongsi. Aina, pernah tak menghadapi saat-saat cemas waktu bawa kapal? Kapal terbang Pernah banyak kali sebenarnya. Tapi yang saya sampai sekarang lah saya ingat time dekat flying school, saya time tu terbang dengan kawan. Tapi kawan tu bawa kapal terbang lain lah. Dia time tu ada dekat paras 1,500 feet, saya pula dekat 1,000 feet. So bila kita nak land, kita akan ikut sequence. So selalunya yang rendah lah akan land dulu. So ATC bagi clearance, saya land first saya land yang nombor 2 lepas instructor saya. So kawan ni pula dia akan land nombor 2 lepas saya. Tapi dia tak faham meaning tu. Dia ingat dia nombor 2 lepas instructor. So bila saya tengah nak approach tu, dia pula datang daripada atas, laju macam tu, pecut saya, lepas tu land. Tapi ATC bagi clearance dekat saya untuk land. So saya jadi macam, biar betul ATC ni sebabkan saya pun kurang berpengalaman. Saya tanya lagi sekali, confirm clear to land? Lepas tu dia cakap, firm clear to land. Jadi saya teruskan approach. Lepas tu bila betul-betul dekat runway, atas runway saya nak touchdown tu, dia jerit. Dia bagi call sign saya, lepas tu dia suruh go around now. Memang dia jerit lah time tu. Saya pun cuak, saya terus advance power, picak kapal, terus buat go around procedure. Lepas tu bila land, alhamdulillah balik. Pusing balik untuk land runway yang sama. So dekat situ kawan saya kena dipanggil oleh tower dan diorang siasat apa yang jadi. So kalau saya land, saya boleh langgar kapal dia. So itu antara detik cemas lah. Saya dengar bercemas. Saya cemas lah sebenarnya. Saya turun kapal, instruktur yang jaga saya tu muka merah macam okey tak? Sebab saya terbang seorang. Saya seorang, kawan saya pun seorang-seorang. Instruktur muka merah, Aina muka waktu tu mungkin biru. Tak, sebab saya macam apa jadi? Sebab benda tu berlaku dengan sangat pantas kan. Kita tak cuak. So bila kita turun tu kita macam apa jadi tadi macam tu. Saya bila fikir balik, kalau aku tak go around tadi memang langgar dah kapal depan ni. Itulah tak apalah, Allah nak melindungi. Macam Aina cakap tadi, doa mak tu penting kan. Betul. Okey, setelah kita rasa cemas dengan apa yang Aina cerita, kita nak buat satu game. Game yang dicipta khas untuk Aina. Cipta khas untuk saya. Dicipta khas untuk Aina dan nama game ni adalah Kenal Jodoh Anda. Lama. Kalau saya tak dijodoh lagi macam mana? Bukan, orang yang nak kenal Aina tu yang macam ni jodoh saya ni macam tu. Okey. Okey. So saya akan tanyakan beberapa soalan. Untuk Aina jawab soalan ni kena cepat sebab ada masa 5 saat je yang saya akan berikan. Jadi sepantas kilat jugalah kena menjawab. Ready tak? Okay, insyaAllah ready. Okay, nak lari-lari setempat dulu ke apa ke? InsyaAllah saya ready. Okay, kita tanya soalan pertama Antara kunyit dan halia, yang mana berwarna oren? Kunyit.
Kunyit dan pandai. Betul. Okey. Apa beza daun ketumbar dan daun sup? Daun ketumbar ada bau wangi. Daun sup kita bau dia kurang sikit daripada bau ketumbar. Okey, so daun ketumbar sebenarnya orang buat masak apa? Ni soalan tambahan ni. Asam rebus. Asam rebus. Asam rebus daun ketumbar. Allah Akbar. Jadi saya fikir balik. Masak tom yum daun ketumbar kan? Sorry, betul. Dan ketumbar orang pakai untuk tom yum. Yang pakai akar dia tu. Itu daun kesum. Okey. Ini dah kurang dah markah jodoh ni. Okey. Soalan yang seterusnya. Apakah the best answer kalau orang tanya bila nak kahwin? Bila jodoh dah sampai. Tenang betul. Okey, soalan seterusnya. Lelaki dan kucing. Apa pendapat Aina? Kucing apa? Kucing benda yang halal kita peluk selalu. Habis tu lelaki? Lelaki kalau dah kahwin je lah halal. Okey, biasanya orang cakap kalau lelaki dan kucing dia akan cakap manja, setia. Allah. Okey, bolehlah kucing dipeluk, okeylah boleh. So bakal jodoh. Aina suka kucing tak? Suka. Saya ada suka. Nama dia Boeing. Wow, sempena nama kapal terbang. Betul. Okey, soalan yang seterusnya. Lelaki yang macam mana yang boleh buat Aina turn off? Pemarah. Tak hormat ibu bapa. Okey. Ego. Itu yang paling penting lah untuk Aina. Mungkin. Okay, muka Aina serius. Saya pun takut. So lelaki yang kat luar sana, take note Sebab bagi Aina kalau dia pemarah tu selalunya sebab dia kurang agama lah kan. Sebab selalu orang yang beragama ni dia banyak sabar. So benda tu apply dekat pemarah tu. Yes, betul. Okay, hebat prestasi okey meningkat sikit. Soalan yang terakhir. Soalan terakhir. 3 perkara yang menggambarkan Aina, diri Aina. Penyayang, penyabar, dan happy go lucky. Okey, alhamdulillah. Okey. Sebenarnya nak jawapan cepat. Saya pun saya rasa itulah. Tapi itu memang betul-betul diri Aina lah kan, seorang yang penyayang. Nampaklah macam tu. Sayang tu, saya jenis yang lambat sikit. Saya tak cepat open up untuk sayang seseorang tu. Once saya dah betul-betul kenal saya sayang memang you can't go anywhere lah. Saya je kat situ. Jadi macam bayang-bayang pula nanti Yelah kot kan. Okey, ya Allah. Okey, seronok bersembang dengan Aina sebenarnya. Tapi itulah masa sangat mencemburui kita. Dan saya dekat pesona pengantin ni actually kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Aina sebab sudi meluangkan sikit masa Aina waktu cuti Aina ni diganggu oleh pesona pengantin untuk kita buat interview. Tak adanya diganggu. Saya sangat happy bila pesona pengantin kontak saya untuk buat interview ni. Terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah mungkin lepas ni kita boleh berjumpa lagi ke? Benda lain pula kita nak bincang ke? Mungkin masa tu Aina dah kahwin, kita nak tanya tips kahwin pula ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kepada semua viewer pesona pengantin, hari ni memang hari yang cukup istimewa lah sebab kita bersama dengan Aina untuk bercerita soal jodoh dan tips-tips yang diberikan oleh Aina sebenarnya banyak yang boleh kita applykan dalam kehidupan kita, dalam kita mencari jodoh kan. Semoga kita di pesona pengantin mendoakan Aina bertemu jodoh yang boleh membahagiakan Aina hingga ke akhir hayat dan stay safe. Semoga kerjaya Aina cemerlang, gebilang terbilang dan mungkin kita boleh jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas doa. Bye. Bye.